4.1 dah bagi tahu maksud dia, maka kita kena tahu semua benda yang berlaku ada permulaannya. Semua benda yang terjadi ada juga pengakhirannya. Maka kita kena tahu permulaan, beginning. Maka apa yang kita lihat dekat depan mata anda, dekat Malaysia, kita ada timeline. Jadi macam biasalah, bila kita buat strategi timeline, kita kena start daripada yang paling awal. Contoh saya ambil 1895. Semua pelik. Kenapa saya ambil yang ni? Adik, konsep persekutuan tak muncul selagi British tak datang. Tolong ingat semua konsep pentadbiran yang moden, yang mantap, yang berkesan dan sistematik hanya hadir bila British datang. Kalau contoh penjajah Portugis, Belanda ke, Jepun ke, sistem-sistem yang cantik tersusun mereka tak bawa. Sebab tujuan mereka datang ke negara kita untuk rampas semua yang kita ada dan menggunakannya sebagai advantage diorang. British juga nak buat benda sama. Semua penjajah sama je. Cuma British lebih advance. Dia bagi kita sistem yang baik supaya urusan dia nak cipok semua duit kita berhasil dengan lebih mudah. Sebab itu dia bagi kita pemodenan. Dia macam contoh reverse psychology lah. Orang kat Belanda, Jepun dengan Portugis yang datang kat negara kita, dia main jajah, dia main tarang, semua tu. Dia berfikirkan bahawa, hancurkan je diorang, mampus pi lah. Kita nak hancurkan diorang, nak ambil harta diorang, blah, let's go. Diorang fikir simple minded. British fikir jauh. Dia bagi pemodenan. Jadi bila dia bagi pemodenan dekat kita, bagi sistem itu ini, kerja untuk diorang kaut semua hasil kita lagi senang. Sebab kita join kita masuk sistem diorang, kita memudahkan sistem mereka, mereka pun kaut daripada kita, diorang pun mempergunakan kita dengan sistem mereka. Yeah. Kau pun bening kan, kau apa saya cakap ni? Macam tu lah. Dia macam tu, dia nampak macam kau pelik. Apa British ni? Bagi modern macam-macam kat kita, tapi apa yang dia dapat? Banyak dia dapat. Iya, kalau tak British takkan mampu jadi negara paling hebat di dunia masa ketika dahulu. Kalau awak nak tahu, revolusi perindustrian diorang buat tin semua tu guna apa? Biji timah 3 tau. Kalau tak diorang tak boleh produce tin. Kalau tak diorang tak boleh buat jambatan, keluli semua tu datang dari kita tau. Kalau tak ada hasil kita, diorang tak boleh moden tau. Macam itulah. Boleh? Biasalah. Orang bijak cara dia lain. Gitu. Alright. So 4.1, saya tak nak sembang banyak lah 4.1. Tak payah banyak pun. Kita start dengan 1895. Kita ada Konfederasi Negeri Sembilan. Semua pelik. Kenapa? Tengok bab pasal apa? Sistem persekutuan. Antara 3 negeri tadi, NNS, NNMB, NNMTB, mana cerita pasal sistem persekutuan? Mana? NNS ke, NNMB ke, NNMTB? Mana? Yang cerita pasal NNMB saja. NNMB saja yang ada ayat kutu-kutu kat belakang. Sekutu kat belakang. Betul? Diorang saja yang ada kutu. Yang lain tak ada kutu. Itu dia. Kan? Bukan. Kamarul kau ada kutu. Tak naklah aku sentuh kan. Kau cari dah kutu kau sendiri. Kan? Kan? Gitu. Aku pada kutu. Nak tengok. Gitu. Gara-gara. Okay. So, kenapa saya start dengan Negeri Sembilan? Tuan-tuan dan puan-puan, bersekutu tadi ada berapa? 4 negeri. Berapa huruf? 4 huruf, 4 negeri. Yang mana ada Sultan dan besar. Negeri Sembilan ada Sultan? Tak ada. Tapi ada besar? Ada. Apa yang besar? Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Yes. Macam mana kita besarkan yang di-Pertuan tu? Kita bagi dia makan ke? Tidak. Macam mana kita nak bagi satu benda tu besar? Bukan Kamarul. Jangan angguk. Malu aku nanti. Kan? Macam mana kita nak bagi something itu besar? Kita menyatukan benda yang kecil jadilah besar. Dalam kes Negeri Sembilan, apa yang disatukan? Wilayah di dalam dia disatukan. First kali 1889 dia buat Konfederasi Seri Menanti. Pernah dengar tak ayat Seri Menanti? Pernah kan? Seri Menanti tu istana dekat Negeri Sembilan. Dia satukan luak.
Semua pelik. Luwak? Apa tu? Dekat Negeri Sembilan, luwak. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Tak tahu. Luwak ialah daerah. Yes. Luwak ialah daerah, mukim, area. So luwak dia ialah Tampin, Rembau, Rembau was wanted kan, duit dia yang bertingkat-tingkat. Duit dia yang bertingkat-tingkat kan, Rembau dan juga Seri Menanti. Yelah, engkau dapat konfederasi Seri Menanti. Seri Menanti tak ada. Bingainya. Ni macam otak jatuh, ni nak ambil balik, hilang. Hilang otak tu. Okay, gurau. Seri Menanti. Kan? Okay, dah. Okay. Dan Negeri Sembilan kata dia setuju nak terima residen British. Perlu saya cerita ke residen? Tak perlu kot. Sebab residen memang dengan NNMB saja. Residen nasihat semua benda kecuali dua benda. Iaitu Islam dengan Melayu. Takkan lagi dah benda lain. Saya dah ulang banyak kali. Sejarah memang pengulangannya banyak. Lepas tu, ini apa? Ini baru 3 saja. Ini baru 3 saja. Ni nombor berapa, dek? 9. Main nombor lah. So, bukan main nombor ekor tau, lain. So, tak ada. Berapa lagi yang tak ada? 6. Maka selepas itu, tahun 95, 6 yang lain, yang Tuan Besar Seri Menanti join dengan undang. Undang pun daerah juga. Undang tu apa? Undang ialah pemimpin. Pemimpin di sesuatu kawasan tersebut. So, undang dekat mana? Johor, Sungai Ujong, Jelebu, Rembau dah tadi tapi dia join lagi. Rembau dan juga Tunku Besar Tampin. Tunku Besar Tampin. Apa dah? 1, 2, 3, 4. Ni Tampin. Lepas tu tambah lagi yang Seri Menanti mana tadi? Tampin, Rembau, Seri Menanti ni. Campur semua jadi 9. Konfederasi tadi dah jadi besar. Ada 9 daerah. Maka negeri tersebut dinamakan sebagai Negeri Sembilan. Itulah asalnya budak Nagori. Siapa lahir kat Nagori kat sini? Ada tak? Tak ada. Duduk saja, jangan berdiri kan. Okey. So residen pertama ialah Martin Lister. Alright. Residen pertama Martin Lister. Boleh faham? Boleh faham maksud persekutuan tu? Dia banyak gabung jadi satu yang menyatukan dia dengan perlembagaan dia. Negeri Sembilan masih di bawah undang-undang British lah kan. Tetapi kalau ikut adat Melayu, adat yang menyatukan mereka ialah adat Perpatih. Kalau contoh negeri lain adat Temenggung. Betul? Itu beza dia. Oh, semua masih tak nak on camera. Kau hajar kau ni. Kau hajar. Sakit hati aku. Tak apa, teruskan, sambung. Oh, Syazana dah masuk. Hai Syazana. Sorry, tadi tak perasan dengan kau yang masuk. Sorry. Syazana sihat? Sihat kan? Tak sihat? Mampus lah. Tengok. 1895 wujud Negeri Sembilan. Dalam mana? NNMB. Lepas tu 1896 Persekutuan 1896. Persekutuan 1896. Berapa negeri? Tadi 9 daerah gabung satu. Sekarang ini 4 negeri gabung satu persekutuan. 4 sama dengan 1. 4. Tolong ingat bila 4 negeri, 4 huruf, NNMB gitu. Maka ini terwujudlah NNMB. Masih belum ada agihan kuasa. Masih tak ada lagi kerajaan negeri, kerajaan persekutuan. Belum ada lagi, walaupun dah ada 4 negeri join satu persekutuan, masih belum ada lagi. Sebab apa? Pemerintah dia ialah Residen General. Residen General NNMB, dia punya ibu kota dia di KL. Jadi dia decide. Sebab kita bukan negara merdeka. Jadi kita tak boleh decide kita punya masa depan sendiri, dasar sendiri, tak boleh. Tak boleh. Jadi Residen General yang tentukan. Jadi ada tak agihan kuasa? Belum. Sebab semua masih British. Kan senang macam tu. Yang seterusnya, Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Ini tak ada banyak apa pun. Dia ditubuhkan pada 1909. Lepas tu distrukturkan balik 27. Dia hanya, macam mana orang nak kata, dia hanya update saja. Ataupun kalau contoh dalam apps kan, dalam phone, dia macam update, so dia akan hilangkan bugs. Kalau dalam phone kan ada apps tu, bila kita update, dia akan squash your bugs in your application. Maksudnya dia hanya melancarkan saja, memperkemaskan saja takdir
urus. Yes, itu saja. Dan juga mengukuhkan kedudukan British. Itu sahaja. Dia tak ada peranan, dia tak ada ubah persekutuan, tak ada jadi 10 negeri ke. Belum masanya lagi. Sebab dia hanya update apa yang dibuat dahulu saja. Lepas itu, 1946. Sebelum tu, tengok dulu. Tahun apa? 46. Something familiar tak dengan timeline 46? Something familiar, macam pernah dengar tak 46? Bila 46, dia mesti ada satu pairing yang sama, iaitu Manchester United. Apa tu Manchester United, tuan-tuan dan puan-puan? Yes, Malayan Union. So, British perkenalkan, bila Malayan Union, dia satukan semua pentadbiran untuk membentuk kerajaan berbentuk kesatuan. Tengok ayat dia. Kesatuan baru sama tak dengan persekutuan? Hampir sama. Sebab satu, idea dah ada, negeri jadi satu. Dua, idea dah ada, perlembagaan dah ada perlembagaan Malay Union. 3 idea, 3 markah sudah pun ada. Maka boleh jadi benda ni, boleh jadi. Dia nak satukan NNS, NNMB, NNMTB. Dia nak satukan semua sekali. NNS dia hanya ambil Penang dengan Melaka saja. Singapura tak ambil. Sebab apa? Ingat lagi, cuba recap balik kenapa Singapura tak disentuh. Sebab Singapura anak emas British. Dia tak nak kacau taraf Singapura sebagai pelabuhan bebas. Maka bila Singapura tak nak dikacau, so kesatuan ini pembentukan kerajaan pusat yang kuat. Pemimpin atas Gubernur British, Gubernur Malayan Union. Soalan saya, guys, jadi tak benda ni? Benda ni jadi ataupun tidak? Tak. Sebab apa tak jadi? Sebab Malayan Union jadi tak? Malayan Union jadi tak? Tak kan? So benda ni tak jadi dah. So tak payahlah hafal. Tak payahlah ni. Fahamkan konsep je. Tak payah nak, pening kepala. Nak pening apa? Tak jadi. Sebab Malayan Union tidak wujud masa itu sebab orang Melayu melawan Malayan Union. Yes. Nampak tak dekat situ? Boleh faham tak dekat situ? Yes. Kan? Tak susah mana pun. Lepas tu timeline itu tak habis. Belum habis kat situ lagi. Timeline dia lagi, bila part 6 ada 48. PTM 48. Gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 negeri NNS kecuali Singapura. Jadi PTM 48. 9 negeri ini ada sultan. Kalau negeri 9 yang di-Pertuan besar lah kan. Yang di-Pertuan besar. So dekat sinilah. Ingat, 48 inilah, PTM inilah. Kan dia perkenalkan raja berperlembagaan. Nak persekutuan mesti ada perlembagaan. Cek, satu dah siap. Apa lagi? Semua negeri disatukan. Cek, jadi satu. PTM 48, siap. Kan? Menjadi negara bersekutu. Namanya apa? Persekutuan Tanah Melayu. Siap. 3 ciri sudah ada. Well done. Very good. So sekarang ini Persetujuan jadi tinggi British jadi ketua persekutuan. Dekat sinilah baru ada benda ni guys. Agihan kuasa. Dekat sinilah baru wujud perkataan. Kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Baru tetapkan dua-dua ada power mereka. Inilah yang menandakan era moden. Amalan persekutuan di negara kita. Raja-raja Melayu memerintah lagi tak? Ada berdasarkan apa? Perlembagaan negeri masing-masing, iaitu undang-undang tubuh negeri. Kenapa dengan negeri masing-masing Kenapa tak ada perlembagaan persekutuan? Guys, ingat balik. Bila perlembagaan persekutuan dibuat, Suruhanjaya Red. Dah sampai ke belum masa dia? Belum. Baru 48. Belum sampai nak merdeka lagi. Lepas ini, itulah sabar kan. Bila 48, barulah PTM 57. So, di sini bila 57 hanya satu ayat saja yang keluar, merdeka. Tak ada benda lain lah. Negara kita bukan. Kita merdeka. So, bila merdeka, persekutuan Tanah Melayu tu dah ada kerajaan persekutuan yang kuat. So, bila dah kuat, dia melicinkan. Bila dah kuat, dia melicinkan pentadbiran negara yang baru. Bila licinkan pentadbiran negara,
Boleh tak negara menjadi berdaulat? Of course lah boleh. Tak ada siapa boleh kacau urusan negara kita. Okay, so apa konsep baru? Bila awak nampak daulat, apa yang awak fikir? Mesti ada perlembagaan. Ini yang awak tanya tadi. Mana perlembagaan persekutuan? Di sinilah yang dibuatnya perlembagaan persekutuan. Bila raja ikut perlembagaan, dia ada pairing. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dia tak boleh lari dua tu. Kalau awak letak raja berperlembagaan mesti dan demokrasi berparlimen melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan 1957. So, jawatan siapa yang diwujudkan? Yang di-Pertuan Agong. Ini dah bincang pada bab yang lalu. Akhirnya, adakah benda itu sudah habis di situ? Belum. Kita dah ada negara yang solid ke? Belum. Kita tertinggal bas siapa ni, dik? Sabah Sarawak dah masuk ke belum? Belum. Maka barulah tambah. Kita ada persekutuan yang baru. Persekutuan apa? Persekutuan Malaysia. Yes. Persekutuan Malaysia 1963. So, Perjanjian Malaysia buat, so lahirlah persekutuan baru. Namanya Malaysia. 11 buah negeri tanah Melayu, 9 negeri ada sultan, 2 negeri Penang Melaka. Lepas tu ada 2 Borneo, Sarawak dan juga Sabah. Dan satu lagi Singapura. Macam saya sudah jawab lah. Ini Malaya, ini Malaya, ini Malaysia. Apa yang beza dia? Masukkan C, ada S, apa S, Sarawak, Singapura. Gitu. Boleh? Siaplah 4.1. Habis dah. Itulah 4.1 awak. Base. Itu saja. Dia cerita timing saja. Dia cerita konsep. Apa yang jadi itu dan ini. Gitu. Amen. Okay, kita dah. Okay. Sementara tu boleh faham guys? Boleh faham Okay. Tak ada soalan lagi. Bagus aku orang ni tak ada soalan. Dia macam wow, amazing Grace. Gitu. Okay, saya teruskan dengan 4.2. 4.2, kuasa kerajaan persekutuan, kuasa kerajaan negeri. Maknanya dia split dua-dua ni. Dia split dua-dua ni. Maksudnya kerajaan full, satu government, negeri setiap negeri kecil-kecil. Kita satukan semua negeri bentuk persekutuan. Full. Maksudnya dia in charge of setiap satu negara tu. Negeri kuasa dalam satu-satu negeri kecil-kecil ke metode itu. Lain tolong bezakan. Kalau negeri hancur, negara pun hancur. Kalau negara hancur, apatah lagi negeri. Maknanya dua-dua kena kerja sama. Kata kunci kolaborasi, kerjasama, persefahaman. Boleh gunakan saja dalam KBAT, soalan struktur, soalan esei. Macam mana cara dia? Tak payah saya ulang banyak kali. PES tambah kalau adalah hubungan antarabangsa. Bab ini tak payah guna antarabangsa lah. Sebab dia cerita pasal Malaysia kan. Kau nak cerita antarabangsa melalui mana? Aku pun tak tahu. So guna PES. Boleh Okay. FHC tambah I dah master kan? Dah boleh kan? Alright. Masuklah 4.2. 4.2 kuasa kerajaan persekutuan dan negeri. Very simple saja. Pentadbiran kerajaan Malaysia 3 peringkat. Malaysia tengah dibezakan dengan kuasa persekutuan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Dalam kerajaan negeri ada kerajaan tempatan. Kau pun confused. Orang pun confused. Apa beza persekutuan negeri tempatan? Belilah produk buatan Malaysia. Belilah produk tempatan. Tempatan bawah negeri tapi kata Malaysia. Dah pening. Ya Allah, pening. Sakit otak. Semua dah sakit otak. Apa beza dia? Beza persekutuan negeri tempatan.
Persekutuan kerajaan kat tengah-tengah. Pusat. Pusat. Bukan pusat di perut. Pusat di tengah-tengah. Maknanya segala-gala merujuk kepada mereka. Badan yang paling utama. Siapa yang memerintah semua tu? Gabungan semua pemerintah yang dipilih oleh rakyat dari negeri-negeri yang ada dalam persekutuan. Itu sebab dekat jata negara awak tu ada lambang persekutuan kan, yang ada 2 harimau. Tu kan, kat tengah-tengah ada jata tu kan. Lepas tu ada tanda persekutuan tu kan. Yang dia kata bersekutu bertambah mutu. Bersekutu bertambah mutu. Uncle Mutu. Nasi goreng ada, mi goreng ada, nasi goreng Cina ada, apa ada. Tu, yang itu. Kenapa dia tambah mutu? Sebab dia tambah mutu, maka operasi antara setiap negeri dengan untuk membantu persekutuan lagi lancar. Itulah sebab dia. Persekutuan pusat. Negeri, kita kan ada 14-16 negeri. Pemerintahan setiap kawasan kat dalam tu. Lepas tu tempatan pula. Okay, senang cerita macam ni lah. Persekutuan tengah-tengah dia, pusatnya HQ dia di Putrajaya. Okay. Negeri ambil satu contoh, Selangor. Okay. Selangor tempatan dia satu daerah kawasan kecil. Saya ambil Shah Alam. Maka di Shah Alam, yang memerintah kawasan tempatan, yang memerintah di Shah Alam, bukan Sultan Shah Alam. Kau pernah dengar ke Sultan Shah Alam? Tak pernah. Pemerintah di kawasan saya, Wangsa Maju, Sultan Wangsa Maju, Al-Sultan Al-Qasim Billah Muhyiddin. Kalau macam tu, semua kawasan nak jadi Sultan. Sultan Taman Melati, Sultan Gombak, Sultan Bukit Antarabangsa. Bukan. Jadi siapa memerintah kawasan tempatan? Majlis Pembandaran, Majlis Bandaraya, Dewan Bandaraya KL ada DBKL. Shah Alam, Majlis Bandaraya Shah Alam. Mereka memerintah kawasan tempatan. Maksudnya tempatan ialah kawasan daerah kecil dalam sesebuah negeri. Negeri banyak-banyak gabung jadi persekutuan. Macam itulah. Gitu. Konsep faham baru tahu benda ni. Kan? Okay, so pembahagian kuasa. Mesti ada pembahagian kuasa. Maknanya, okey, persekutuan kau in charge apa? Negeri kau buat apa? Takkanlah dua-dua buat kerja sama. Kalau dua-dua buat kerja yang sama semua benda, rasanya lebih baik dah tak payah buat persekutuan. Baik semua negeri buat benda sendiri je. Macam tu baik tak payah ada Malaysia. Baik ada negara Johor, bangsa Johor. Macam tu. Kalau jadi macam tu, habislah awak. Gitu. Tetapi bila kita dah bersatu di bawah satu negara, kita kena berkompromi. Yes. Kompromilah antara anggota-anggota itu. Maka apa yang boleh dibuat? Maka perlembagaan persekutuan. Tolong ingat, bila kita sistem persekutuan, yang bagi power perlembagaan persekutuan. Benda yang sekutu-sekutu lah. Yang sekutu-sekutu lah. Awak tak boleh benda lain cakap tahu. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa perundangan dan kuasa pemerintahan. So, kuasa perundangan, pemerintahan. Kerajaan tempatan kuasa dia khusus sahaja, tetapi diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Apa maksudnya? Maksudnya, dia ada power dia sendiri. Dia boleh buat hal, contoh, DBKL mengenakan saman terhadap mereka yang parking dekat tepi jalan. Dia decide. Tetapi setiap keputusan, setiap apa yang final dia, kuasanya diletakkan bawah KL, negeri. Contoh, Majlis Bandaraya Ampang Jaya. Ampang dalam Selangor. Ampang Jaya suruh setiap kereta dekat Ampang Jaya kena ambil lesen daripada Dewan Bandaraya Ampang Jaya, contoh. Tetapi keputusan akhir itu perlu diluruskan oleh pejabat kerajaan negeri dia, negeri Selangor. Dia buat decision, tetapi orang atas dia negeri. Macam itu. Tu sebab tempatan tu daerah kecil saja. Negeri merangkumi dia. Apa yang merangkumi negeri? Satu negara, persekutuan. Yes. Dia proses 1, 2, 3. Itu dia punya proses dia, faham? Okay, so apa function dia?
First, melicinkan perjalanan sistem persekutuan, mengelakkan masalah kan, melicinkan pentadbiran, uh, meningkatkan ekonomi, meningkatkan pembangunan sosial. Kalau awak sesat, kalau awak tak faham, kembali ke pangkal jalan, PES. Faham So, kuasa lebih besar diberikan kepada persekutuan ataupun negeri? Persekutuan kan? Jangan confuse. Awak tak boleh bagi kuasa lagi besar kat negeri. Sebab nanti negeri naik tocang, persekutuan tak boleh kawal. Negeri over, persekutuan tak boleh kontrol. Itu bahaya dia. Macam awak dalam satu persatuan, awak pengerusi. Awak ada pembantu-pembantu awak. Awak ada setiausaha, bendahari. Ada logik tak bendahari lagi banyak kuasa daripada awak? Nanti dalam meeting, bendahari decide semua benda. Awak duduk diam je. Macam tu. So, bendahari merugikan syarikat tu. Lepas tu awak, belum. Adakah itu logik? Tidak. Jadi bermakna persekutuan kontrol, power lebih besar, tapi negeri pun ada power yang dikhususkan untuk dia. Yes. Setiausaha ada power dia. Bendahari ada power dia. AJK ada power dia. Tapi pengerusi presiden tetap the most powerful yang membuat keputusan. Ada part-part yang okey lah, bendahari boleh buat keputusan. Contoh pasal duit. Kan? Negeri buat keputusan. Okey, contoh. So, awak lagi faham. Oh, macam tu function dia. Adakah pemimpin leader yang atas buat semua keputusan? Adakah Tan Sri Muhyiddin buat semua keputusan? Contohnya, masalah catuan bekalan air di Wangsa Maju. Di Wangsa Maju, daerah kecil je. Di Wangsa Maju. Adakah Perdana Menteri yang kena putuskan untuk kita? Tak. Contoh, masalah jalan berlobang di depan balai polis. Adakah kabinet menteri kena pergi ke sana dan takkan lubang tersebut? Tidak. Takkanlah diorang nak selesaikan masalah kecil-kecil macam tu. Itulah terletaknya agihan kuasa. Faham? So, yang persekutuan tu handle benda yang penting lah. Yang negeri tu handle lah benda di tempat mereka sendiri. Macam itu. Itu sebab ada senarai bersama. Okay, contoh. Kuasa kerajaan persekutuan paling tinggi untuk gubal undang-undang ialah Parlimen, betul? Parlimen gubal undang-undang, ada dua dewan negara dengan rakyat. So, bila diorang gubal undang-undang masih terikat dengan perlembagaan persekutuan. Tak boleh lari. Bila mereka buat, bila kuasa kerajaan persekutuan buat something, mereka tak boleh lari daripada kuasa mereka untuk kepentingan nasional. Tolong ingat benda ni. Nasional. Kepentingan satu negara baru persekutuan buat decision. Baru mereka ada hak nak buat something. Kalau kepentingan hanya untuk benda kecil macam tadi kan, macam jalan berlubang lah, air masalah lah, takkan kabinet nak buat keputusan mereka? Tak boleh. Sebab dah ada yang khusus tempatan untuk decide. Itu je, tak ada benda lain. Dia berlega-lega macam itu saja. Dan dia merangkumi semua aspek perkhidmatan. Politik ke, ekonomi ke, sosial ke. Ingatlah, bab ini paling best sebab awak boleh kait semua benda dengan PES. So, antara benda yang terkait dalam senarai persekutuan. Senarai persekutuan bermakna benda-benda kuasa yang persekutuan boleh take charge. Yang negeri tak boleh. Okay. Macam mana awak nak ingat? Tolong ingat, benda besar, benda yang involve negara secara skala besar, semua benda persekutuan. Contoh, kita pergi pada politik. Pentadbiran keadilan contohnya hakim, mahkamah, itu dan ini. Mahkamah lah, selalunya kalau awak dengar, kan ada tak awak pernah dengar Mahkamah Negeri Terengganu? Adakah awak dengar mahkamah kecil-kecil itu? Tak ada. Awak selalu dengar Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Syariah, Mahkamah Mahkamah Persekutuan. Maknanya sistem keadilan itu memang satu negara punya sistem. Jadi bila benda besar, benda yang satu negara ada, maka perlu bagi pada persekutuan. Okay. Yang kedua, pertahanan. Jangan jadi bodoh, dik. Jangan jadi bodoh, dik. Pertahanan semua orang tahu. Memang persekutuan dia. Jangan negeri handle pertahanan negara. Jarang Tentera Selangor handle sempadan dekat Kelantan. Jarang dengar. Orang selalu dengar tentera Angkatan Tentera Malaysia.
TLDM. Sebab mereka dah ada satu tentera cabang untuk jaga satu persekutuan tanah Melayu. Persekutuan Malaysia. Jadi pertahanan confirm persekutuan punya power. Maknanya kabinet, menteri pertahanan decide apa nak buat. Contoh, nanti kita tengok 4.3 nanti kan. Lahad Datu kena serang dengan Lahad Datu. Lahad Datu Sabah tau. Lahad Datu Sabah. Dia ada isu Lahad Datu tu, dia ada macam contoh ada senarai bersama sikit lah. Dia Sabah negeri, hak negeri untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Tetapi tentera siapa punya? Ada tentera Sabah ke? Tak ada. Tak ada tentera Sabah. Tapi ada tentera Malaysia. Tentera Malaysia siapa punya? Persekutuan. So persekutuan hantar tentera ke sana untuk tolong melindungi negeri Sabah sebab negeri itu di dalam persekutuan Malaysia. So kerjasama negeri dan negara, negeri dan persekutuan. Yes. Tu nanti ada senarai bersama nantilah. So pertahanan. Yang ketiga, keselamatan dalam negeri. Keselamatan dalam negeri, pernah dengar tak Menteri Dalam Negeri? Pernah dengar KDN? KDN pernah kan? Menteri Dalam Negeri, urusan apa dia? Semua urusan yang jaga pasal keselamatan kita dalam Malaysia. Polis. Awak pernah dengar tak? Polis Diraja Perlis. Pernah dengar tak? Tak ada kan? Polis Diraja Perak. Tak ada kan? Awak dengar Polis Diraja Malaysia kan? Memang ada pejabat cawangan IPD dekat Kedah. Ada IPD kat Selangor. Ada. Itu branch dia. Tetapi keputusan tertinggi persekutuan. Bermakna keselamatan dalam negeri untuk defend dalam negara kita. Kurangkan kadar jenayah, memanglah persekutuan yang handle, bukan negeri. Lepas tu apa lagi? Hal ehwal luar negeri. Bang, senang cerita lah. Awak nak bawa nama Malaysia keluar negara, adakah awak akan hantar Menteri Besar Selangor? Kan? Logik tak? Awak nak mewakili Malaysia di peringkat Olimpik. Contohnya, awak nak kata Malaysia akan jadi tuan rumah Olimpik. Siapakah yang akan menjadi tuan rumah dia? Siapakah pemerintah tertinggi di Malaysia yang akan menjadi tuan rumah? Menteri Besar Selangor. Macam piau je. Engkau negara Malaysia tau, kau hantar Menteri Besar Selangor. Kenapa hantar negeri punya tertinggi? Mestilah hantar persekutuan. Engkau mewakili Malaysia untuk keluar negara. Tak function engkau buat daulat-daulat hari tu, kau hantar pemimpin negeri. Kan piau kat situ. Yes. So apa-apa pasal luar negeri, memang persekutuan yang handle. Itu sebab ada menteri luar. Senang cerita lah. Semua yang ada menteri dalam kabinet. Semua yang ada menteri dalam kabinet, itu semua yang utama untuk kebajikan negara, semua itu senarai persekutuan. Yes. Senang cerita. Lagi, kewarganegaraan. Abang, janganlah nak berbela-bela. Jabatan Immigration, takkanlah kau nak suruh pegawai dekat Kedah nak handle dengan immigration dekat Singapura nak masuk Malaysia. Janganlah bela dia. Janganlah suruh negeri handle untuk semua. Janganlah kau nak border kapal terbang kan? Kapal terbang pelancong dari luar negara. Kan dah kata, apa-apa yang melibatkan kewarganegaraan, IC, imigran masuk dalam, itu semua persekutuan dia. Kalau tak payah buat jabatan immigration. Kau masuk je negeri tu sendiri. Baik tak payah ada sempadan kan, dik? Macam tu. Kan? Lagi. Perhubungan dan pengangkutan. Perhubungan dan pengangkutan bawah persekutuan. Lagi, pelajaran. Dik, pelajaran aku tak payah cakap. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Memanglah ada Jabatan Pendidikan Negeri. Tetapi semuanya memberi jawapan kepada nasional, kebangsaan. Dan kementerian bagi keputusan, bagi result, jabatan negeri-negeri masing-masing yang akan handle dia. Tapi keputusan siapa buat? Persekutuan. Menteri Pendidikan ada dalam kabinet tak? Ada. Itu sebab senarai persekutuan. Pendidikan kan satu negara dia. Itu sebab dia senarai persekutuan. Perubatan dan kesihatan. Aku tak payah cakap lah, dik. Ya Allah, tak payah cakap kesihatan. Allah, tak payahlah. Benda penting kan? Bagi persekutuan. Itu sebab ada Menteri Kesihatan Malaysia. Walaupun tak function sangat.
Gerang gerang Spanish fly. Okey, gerang. Saya dengan 500 negara ya, minum air swam boleh membunuh COVID-19. Baik tak payah vaksin. Bingannya ya, saya nak bingung geram aku. Okey, settle. Itu ialah senarai persekutuan. Persekutuan versus dengan senarai negeri. Bermakna negeri saja yang ada power dekat benda tersebut. Senarai negeri. Benda lain tak boleh masuk campur. Okay, nak tanya soalan. Negeri paling senang lah. Negeri paling senang. Siapa dekat atas? Sultan, betul? Sultan kan? Sultan berkuat kuasa dalam benda apa? Dua. Adat istiadat Melayu, Islam. Adat istiadat Melayu dengan Islam. Maka benda pertama dalam senarai negeri ialah undang-undang Islam. Dah, siap, simple. Dah siap. Yang kedua undang-undang apa lagi yang ada? Tu lagi, Islam dah settle. Adat istiadat Melayu. Orang Melayu sangat mementingkan pemilikan tanah. Tanah tu macam harta aset yang besar. And tanah ada dekat setiap negeri ada sempadan. Contoh, saya dekat Selangor. Contoh, saya dekat Shah Alam. Tanah saya dekat Shah Alam dekat Selangor. Bila saya jejak kaki pada Negeri Sembilan contohnya, saya masuk Seremban, adakah tanah Seremban itu masih namanya Selangor? Tidak. Namanya dah Negeri Sembilan. Sebab itu hak Negeri Sembilan. Itu tanah Negeri Sembilan. Itu sebab dia buat sempadan. Maka dia bawah negeri. Tanah bawah negeri. Sebab tanah itu ada pada negeri. Bukan tanah tu ada pada negara. Engkau gabungkan semua tanah kat tanah Melayu ni, barulah jadi Malaysia. Tetapi tanah tu dekat mana? Negeri. So tanah pasal negeri. Lagi, pertanian dan juga perhutanan. Sam, kenapa pertanian bawah negeri? Abang, memang ada Kementerian Pertanian tau bang. Tapi kan bang, kau bertani hutan dekat atas mana? Laut ke? Tanah kan? Tanah bawah mana? Negeri kan? Tak payahlah susah. La ilaha illallah. Kau fikir apa lagi? Dah siap. Senang je. Kadang-kadang dia minta yang mana senarai negeri, yang mana saya bersama. Ingat 3 saja daripada masing-masing cukup. Cuma aku nak bagi tahu semua so memudahkan kau nak faham. So lagi, kerajaan tempatan. Ini perlu tak aku explain? Tak payah. Sebab aku dah explain tadi. Tempatan kan bawah negeri. Aku penat-penat berbuih mulut. Kau lupa tak tahulah. Last sekali, hari kelepasan negeri. Hari kelepasan negeri maknanya hari cuti untuk negeri itu sendiri. Contoh kan? Kan contoh kalau hari raya Aidilfitri. Disambut di satu negara, Malaysia. So, kuasa siapa yang umumkan? Persekutuan. Tetapi, contoh, Birthday Sultan Perlis. Birthday Sultan Perlis, contoh, hari Jumaat ni ialah Birthday Sultan Perlis. Contoh. Maka, hari kelepasan itu, cuti itu hanya untuk cuti orang Perlis saja. Orang Kedah KL boleh cuti tak? Kalau hangguk kau cuti. Tak adalah. Kerjalah macam biasa. Kau tak payah nak mengilat sangat kerja. Orang Perlis je lah yang bercuti. Bukan. Boleh faham? Maka itu hari kelepasan negeri. Negeri itu saja yang diberikan kelepasan berkenaan. Kadang-kadang susah juga untuk orang Selangor dan KL. Kan? Sebab orang Selangor ramai kerja kat KL. Itu masalah dia. Contoh, hari birthday Sultan Selangor cuti. KL cuti tak? Tak, KL kerja. Jadi diorang kena pergi kerja tak? Kena. Itulah dia kadang-kadang nasib kan. So dah nampak dah? Dah faham dah? Okay, so senarai bersama. Senarai bersama, kalau tadi yang decide untuk persekutuan dengan perlembagaan persekutuan ialah parlimen. Yang paling tinggi dekat saya negeri kan DUN, Dewan Undangan Negeri, betul tak? Jadi dua-dua ni decide untuk senarai masing-masing. Senarai bersama means together lah. Negeri, persekutuan, bergabung, meletup, mengandung. So mereka bergabung itu membentuk senarai bersama, perkara yang membolehkan DUN dan juga parlimen menggubal undang-undang untuk apa? Perkara yang sama. Yes. Maksudnya negeri dan persekutuan together buat keputusan untuk sesuatu perkara. Okey, benda apa yang mereka boleh buat together?
yang mereka takkan sakit hati kalau seorang masuk campur kan. Okay, yang pertama ialah kebajikan awam. Kebajikan awam kenapa tak bawah negeri? Kenapa tak bawah persekutuan? Sebabnya kebajikan awam guys melibatkan orang. Orang duduk dekat negeri. Negeri tersebut di bawah persekutuan. Jadi kebajikan mereka nak dihandle oleh persekutuan saja tak cukup tenaga dan kudrat. Jadi kena minta tolong negeri masing-masing salurkan bantuan. Macam itulah. Servis juga kena bagi kepada setiap orang pada setiap negeri. Kau tak boleh bagi negeri saja. Kadang-kadang boleh repeat balik don untuk yang mana. Okey. Kalau contoh persekutuan sekutu. Dia dikawal perkara-perkara ini ada dalam perlembagaan persekutuan. Betul? Sekutu kan? Okey. Perlembagaan persekutuan pula digubal, dipinda, dibuat oleh siapa? Oleh parlimen. Parlimen ada siapa? Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Ingat tak balik bab 3, bab 2 yang saya ceritakan, kalau dekat persekutuan parlimen, dekat negeri punya parlimen, parlimen untuk kawasan negeri masing-masing adalah DUN, iaitu Dewan Undangan Negeri. Ingat tak? Ingat kan? Dewan Undangan Negeri. Okay, boleh faham dekat situ? Oh, dah pukul 11 dah. Tak apa. Kita lambatkan sikit pun tak apa. Kan? Dewan Undangan Negeri. Ini untuk negeri. Sama juga, dia gubal undang-undang tapi peringkat mana? Negeri saja. Dia tak boleh kan? Dewan Undangan Negeri Perak gubal undang-undang untuk Malaysia. Bukan. Itu cacat namanya dia. Jangan mencacatkan kepala otak awak. Jangan. Itu pening piau, awak sendiri tanggung. Itu dah akibat dia. Boleh faham dekat situ? Nice. Atika boleh faham yang bezakan Alright. Cantik. Pertama, kebajikan awam. Kedua, biasiswa. Biasiswa memanglah senarai bersama. Persekutuan dan negeri bekerjasama memberikan biasiswa kepada orang yang layak sambung pelajaran. Contoh yang paling senanglah PTPTN. PTPTN, Persekutuan bagi, Kementerian Pendidikan bagi. Pelajar tu nak belajar selalunya di universiti tempatan dekat negeri-negeri. Kadang-kadang nak keluar negara. Maka negeri pun boleh bagi bantuan dan peruntukan, kerajaan pun bagi kat PTPTN. Itu sebab bersama. Yang ketiga pula, pelindungan haiwan liar dan haiwan liar dan taman negara. Semua pelik. Apa benda ni tuan-tuan dan puan-puan? Haiwan liar dan taman negara, persekutuan keluarkan akta. Okey. Kalau benda-benda macam ni, nanti 4.3 korang akan belajar macam mana bersama tu diorang buat. Selalunya korang ingat, kerajaan, selalu part kerajaan persekutuan dia buat macam ni je. Dia gubal akta, dia buat undang-undang. Ataupun buat kempen ke, buat apa ke, gazetkan ke, wartakan ke, itu je kerja diorang. Negeri masing-masing, dia buat apa? Negeri pelaksanaan. Pelaksanaan means kerja-kerja lain, kerja-kerja kotor lah. Yang kerja-kerja yang memerlukan banyak usaha apa semua dekat tempat dia tu, negeri. Contohlah, awak buat taman negara, betul tak? Taman negara dekat Pahang. Ni benda negeri lah kan? Ya, tapi taman negara. Kerajaan mewartakan benda tu hak negara, rizab negara, satu negara punya hak, tapi disimpan di negeri tersebut. Jadi yang nak menjaganya, nak menghandlenya orang negeri tersebut. Tetapi arahan itu, undang-undang itu dibuat oleh persekutuan. Maknanya persekutuan ada involvement, negeri pun ada peranan bersama. Boleh faham? Gitu. Okay, lepas tu lagi kesihatan awam. Kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit. Okey. Ini saya tak perlu terangkan.
Sebab awak tengah mengalaminya sendiri. COVID-19. Boleh nampak tak kerjasama antara kerajaan dan negeri? Nampak sangat jelas kan? Jelas kan? So, persekutuan dan negeri kena kerjasama baru jalan benda tu. Baru kes dapat diturunkan. Itu sebab kadang-kadang awak nampak kementerian bagi tahu report kes setiap hari, betul tak? Kementerian bagi report kes Selangor berapa, kes KL berapa. Macam mana dia orang boleh rekod? Dia orang kerjasama ambil data daripada negeri. So, negeri dan kerajaan ada masing-masing punya peranan untuk untuk memberikan kerjasama yang terbaik untuk settlekan masalah. Itu sebab ini bawah senarai bersama. Lepas tu, kebudayaan dan sukan. Kebudayaan dan sukan tak boleh dik sampai negeri je uruskan, dik, tak boleh. Engkau nak hantar atlet masuk Olimpik, macam mana kau nak pilih? Macam mana kau nak pilih? Kan? Atlet terbaik Selangor, kau hantar terus pergi Olimpik, tak payah hantar pergi Bukit Jalil nak berlatih semua, tak payah hantar nak berlatih dengan coach. Kau hantar terus je, atlet terbaik Selangor, kau pergi ke Olimpik, masuk first round, kalah balik. Apa function dia? Kan? Macam itu. So, dia disaring dari peringkat awal. Contohnya, dekat peringkat negeri, apa negeri buat? Jabatan Sukan Negeri melatih mereka buat pertandingan, kan? SUKMA, betul tak? Majlis Sukan-Sukan Daerah, Majlis Sukan-Sukan Negeri yang terbaik pergi hantar ke persekutuan punya peringkat. Ada SUKMA, ada program sukan dekat Bukit Jalil, ISN, Institut Sukan Negara, handle mereka yang terbaik dan latih semua dengan kru ataupun macam mana, staff yang persekutuan punya, negara punya, barulah hantar pergi ke tempat-tempat lawan. Bawa nama siapa? Selangor ke? Tak. Nama Malaysia. Itu sebab bersama. Atlet itu diambil dari negeri masing-masing. Kebudayaan pun sama. Kita nak memelihara kebudayaan, contoh Wow Bulan Kelantan tu, itu Kelantan, tapi itu identiti Malaysia. Sebab kita sekarang satu negara. Itu sebab bersama. Kerajaan buat undang-undang, contoh undang-undang untuk mempertahankan budaya. Macam mana kita pertahankan budaya Kelantan? Macam mana kita pertahankan budaya itu? Kita buat karnival, Citra Warna Malaysia. Kita buat karnival, festival anak seni, kan? Kita promotekan dia dekat media massa, dekat media sosial apa semua. Tapi budaya tu negeri punya. Nampak tak? Kerjasama persekutuan dengan negeri. Last sekali, perumahan. Perumahan kena bersama, dik. Perumahan kena bersama. Sebab kerajaan buat dasar perumahan, nak tolong kita dapatkan rumah apa semua, kan? Rumah bina atas tanah, kan? Jarang rumah kat langit. Itu kerajaan ayah pin. Lain, kan? Bila bina atas tanah, tanah tu hak siapa? Negeri. Nampak tak kat situ? Kadang-kadang ada juga tanah kerajaan, kan? Orang panggil rizab kerajaan, betul? Tetapi masih perlu dibina di negeri-negeri masing-masing. Okay, macam Felda, nanti sekejap kita, ada lagi. Nanti aku terangkan pasal Felda dekat 4.3. Okay, so kita ada peruntukan tambahan Sabah Sarawak, ada kuasa tambahan. Sebelum aku masuk yang Kamaruf ni. Okay, Sabah Sarawak special tau. Sentiasa special. Sebab itu, setiap bab ada benda khas untuk mereka saja. Kuasa tambahan itu maknanya mereka nak sesuaikan kemasukan dalam Persekutuan Malaysia. Kan kita pujuk diorang nak masuk Malaysia, kan? Kan masa nanti bab 5 korang belajar, Sabah Sarawak masuk sebab kita bagi diorang macam-macam. So dia macam, macam best je masuk Malaysia je. Jom join. Macam tu lah, kan? So dia masuk Malaysia. So di bawah Akta Immigration 63. Sekejap, saya padam sekejap. Okay. Di bawah Akta Immigration 1963, dia kata Sarawak dan Sabah diberikan kuasa mengekalkan kuasa kawalan, kemasukan dan kediaman di negeri-negeri tambahan. Okay, Sarawak, Sabah negeri. Maka dia pun ada senarai negeri dia. Senarai negeri dia sama je macam macam yang negeri lain. Ada tanah, ada agama Islam, benda-benda tu lah. Tapi dia ada tambah lain. Dia ada tambah, kalau dekat negeri lain, dia jaga pasal adat Melayu, betul? Pasal hak Melayu, pasal tanah, apa semua. Tapi Sabah Sarawak bukan orang Melayu je. Ada Iban,
ada kadazan, melanau, murut yang negeri lain tak ada. Jadi macam mana nak pertahankan hak mereka? So, ada buatlah satu undang-undang baru, Undang-Undang dan Adat Anak Negeri. Maknanya anak negeri orang asli kaum-kaum di negeri Sabah dan Sarawak, Kadazan semua tu. Inilah syarat nak pertahankan dia. Inilah senarai negeri dia. Kalau kat negeri lain tadi yang pertahankan hak Melayu tadi. So sekarang ni untuk pertahankan anak negeri diorang adalah diorang punya senarai sendiri. So tadi kita ada Mahkamah Adat Negeri, betul? So Mahkamah Anak Negeri. Sebab apa? Tadi Mahkamah Pentadbiran Keadilan letak bawah Persekutuan. Tetapi dekat Sabah Sarawak dia ada autonomi, ada kuasa sendiri, ada hak sendiri. Maka mahkamah pun kena mahkamah sendiri. Yes. Okay. Lepas tu kereta api di Sabah. Sabah ada kereta api dia. Macam tadi persekutuan, pengangkutan perhubungan, JPJ semua Kementerian Pengangkutan Malaysia semua bawah persekutuan, betul? Maka semua benda perlu dibuat dengan izin persekutuan. Tetapi hari ini kereta api di Sabah khas untuk dia. Khas persidangan khas jiwa AA gitu. Kena sah untuk Sabah saja. Sebab Sabah punya kereta api bukan untuk pengangkutan apa pun. Sabah punya kereta api untuk bawa bahan mentah contohnya, and kereta api di Sabah untuk menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar. Dekat negeri lain kat Semenanjung tak ada pedalaman sampai macam Sabah. Lalu hutan apa dan kereta api kat Sabah, pedalaman kat Sabah punyalah jauh berhari-hari dia tak sampai. Itu sajalah pengangkutan yang mereka ada. Itu sebab negeri mereka special ada hak tersebut. Lepas tu tambahan sebagai senarai bersama pula. Senarai bersama pun dia nak ada. Bersama pun dia nak ada. Okay, bersama dia kata undang-undang semualah. Semua pasal keluarga. Cerai, kahwin, nikah, anak angkat semua tambah bagi mereka. Okay, dan berkaitan dengan undang-undang keluarga lah. Diorang pun ada senarai bersama juga. Lepas tu yang kedua, penyelidikan pertanian R&D, perhutanan dan juga pertanian, kawal makhluk perosak dan juga pencegahan penyakit untuk tumbuhan pun ada senarai bersama juga. Kan? Kalau tadi kita tengok pertanian negeri saja, diorang letak dekat bersama sebab apa? Mereka tak ada alatan cukup. Jadi mereka kena ambil bantuan dari persekutuan. Itu sebab letak kat bersama. Lepas tu pilihan raya Dewan Negeri. Yes. Dewan Negeri. Soalan, kenapa Dewan Negeri pilihan raya kena ada bersama pula? Kenapa kena ada persekutuan? Buatlah macam negeri lain tak perlu ada persekutuan pun. Don aja. Kenapa diorang ada special? Sebab special lah mereka diberikan hak tersebut. Sebab apa? Pilihan raya DUN ini kan, pilihan raya DUN ini mereka nak buat, boleh buat sendiri, tetapi kena minta izin daripada persekutuan. And staff yang menjaga ambil undi, kira undi orang Sabah Sarawak ke? Tidak. Staff diorang ialah orang SPR datang dari Semenanjung. Sebab itu bersama. Itu sebab jadinya PRN Sabah. Ingat tak PRN Sabah bulan September tahun lepas? Ingat tak? Yang menyebabkan korang belajar kat rumah sampai hari ni. Ingat tak punca dia di mana? Puncanya di situ. Ingat tak? Diorang nak buat benda itu, diorang kena minta izin daripada Yang di-Pertuan Agong. Minta izin daripada persekutuan dulu baru boleh buat, baru boleh dapat tarikh. Ingat tak benda tu? Sesamalah senarai itu bersama. Kena ada kerjasama daripada kerajaan main dekat Putrajaya itu, or maybe sampailah yang di Pertuan Agong juga. Boleh faham? Last sekali, kerajaan tempatan. Saya tak payah masuk campur sangatlah. Kerajaan tempatan ni dia mentadbir kawasan dan daerah kecil yang diwartakan. Contoh PBT, pihak berkuasa tempatan. PBT. Dan guna dalam esei boleh. Struktur boleh. Pihak PBT haruslah apa? Pihak berkuasa tempatan. Contoh kat KL, DBKL. Macam contoh Majlis Bandaraya kawasan apa. Itu PBT lah. Dia mentadbir kawasan kecil-kecil macam tu. Boleh? So dia di bawah kuasa kerajaan negeri, dah bagi tahu tadi, dia antara kerajaan negeri dengan rakyat. Okay.
So, memberi perkhidmatan pada penduduk setempat antara kerajaan tempatan 1976, ada kerajaan tempatan, Majlis Bandaraya, Majlis Bandaran dan Majlis Daerah. Apa senarai mereka? Apa fungsi mereka? Awak tak payah ingat banyak. Ingat 3 benda je. Dia selenggara, dia sedia, dan dia juga membangunkan ke menjaga. Kurang SSJ. Tak ada benda lain. Tengok buku teks. Tak percaya, tengok buku teks. Dia memberi pembersihan, dia memberi kesihatan awam, mengindah kawasan. Semua yang berkaitan dengan tempat-tempat kita, area kita kan. Menyediakan kemudahan sukan, kebudayaan, penglibatan kecemasan, lesen, perumahan awam. Dia benda simple-simple, benda kecil-kecil macam tu kat area-area kita, area perumahan, area bandar kecil. Semua tu tempatan. Semua tu tempatan. Okay? Dan bila dia sedia, selenggara dan jaga ni, kalau awak perasanlah kat buku teks, semuanya berkaitan dengan apa? Infrastruktur. Yes. Kemudahan awam, semua mereka handle. Infrastruktur. Dah habis dah 4.2. Kan saya dah kata kat awak, untuk bab ini fokus 4.2, 4.3. 4.1, 4.4 tak banyak benda pun. Okay. Sekarang nak masuk 4.3. Okay. Kita akan habiskan maybe dalam masa setengah jam mungkin dah. Okay, tak ada soalan Faham kan macam mana dia berfungsi sistem tu. MARA pun ada bagi beasiswa. MARA Majlis Amanah Rakyat, kerajaan buat benda tu, tetapi diberikan kepada semua, semua yang layak di negeri masing-masing. Dia juga membina MRSM, betul, untuk pendidikan kita. MRSM tersebut dia bina dekat negeri-negeri masing-masing. Untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan kita, terutamanya Bumi Putera lah kan. Itu sebab dia beasiswa ada di dalam senarai tersebut. Kan? Faham function dia. Faham dia untuk siapa dulu. Baru nanti awak tak confused bila dalam exam, tak nak untuk siapa ya? Ingat balik apa yang saya cakap tadi. Macam mana saya bezakan dua benda tu. Yang kerajaan tempatan, awak tak payah beza pun tahu. Awak tak payah bezakan pun dah tahu dah mana satu kerajaan tempatan dia. Senang. Simple as that. So masuk 4.3. Kriteria kerajaan tempatan. Ke info sejarah ada. Apa beza Majlis Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran, Majlis Daerah? Apa beza? Kan? Kau pun pelik. Pihak berkuasa tempatan. Majlis Dewan Bandaraya. Dewan Bandaraya. Contoh Dewan Bandaraya macam DBKL. Kan? Ingatlah. Kalau Dewan Bandaraya, ingat DBKL je. KL bandar besar ke bandar kecil? Besar. Maka bila besar, mesti guna Dewan Bandaraya. Sebab penduduk lebih 500,000 dan keuntungan dia, hasil tahunan dia lebih 100 juta. Guna Dewan Bandaraya. Kalau Majlis Perbandaran saja, perbandaran, dia tak ada raya. Okay, guys, apa maksud raya? Jalan raya, lebuh raya, apa lagi? Kota raya, hari raya. Apa maksud raya sebenarnya? Raya bukan raya identiti, raya. Apa maksud raya? Raya makna benda yang besar. Raya makna benda yang grand. Benda yang yang semua orang yang sangat besar. Itu sebab ada beza jalan dengan jalan raya. Ada beza jalan raya besar-besar kat jalan tu. Jalan kat depan rumah awak, lorong lain. Lebuh raya, highway besar. Nampak tak? Nampak tak beza dia? Itu sebab Dewan Bandar Raya. Bandar itu besar. Kena guna Majlis Dewan Bandar Raya. Majlis Perbandaran. Raya ada tak raya? Tak ada raya. Jadi adakah dia untuk yang besar? Tidak. Maka untuk penduduk yang lebih 150,000 orang saja. Tadi 500,000. Dia kuranglah sikit. Lepas tu hasil tahunan dia lebih 20 juta. Barulah perbandaran. Last sekali, Majlis Daerah. Ini tak payah cakap lah. Daerah. Kecil je lah. Bandar Kuala Lumpur
daerah mangsa maju. Kecil lah. Daerah Ceras. Dalam KL. Dia daerah. So, dia lagi kecil daripada bandar. Maka, kurang daripada 150,000 juga. Hasil tahunan pun 20 juta. Ini kurang 20 juta. Ini lebih 20 juta. Itu beza tiga-tiga bandar tu. Mana? Sebelum masuk 4.3. Okay. Bezakan bandar raya. Perbandaran daerah harap dia memberi manfaat lah dekat awak. Kadang-kadang awak nak gunakan Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran daerah dalam awak punya AC, nak tambahkan poin-poin awak, huraian awak, contoh awak, kan? Contoh dengan 500,000 hasil tahunan 1 juta, awak lebih 1 juta. Awak nak bagi benda contoh-contoh tu, markah banyak. Markah banyak. Kadang-kadang poin tak payah banyak pun. Poin isi utama 2-3 cukup. Yang awak markah masyuk tu, contoh, huraian. Contoh tu bagi huraian kepada contoh. Huraian contoh tu bagi contoh pada huraian tu. Piau pemeriksa nak cek awak punya ni. Tu cara awak memanjangkan jawapan awak. Nak panjangkan macam mana? Bagi kesan, bagi akibat, bagi faktor, boleh. Awak nak buat sini boleh. Contoh awak bagi kesan pembangunan kan. Awak dekat fakta awak, dekat huraian awak bagi awak punya huraian tu, contoh tu, awak bagi huraian, kalau tak buat benda ni apa akan jadi? Pun boleh. Akibat boleh. Kalau benda ni dibuat, apa jadi? Boleh. Bila awak nak kembangkan fakta awak tu, okey. Nak buat struktur dengan AC, itulah masalah dia. Masalah mengembangkan isi dan fakta. Awak akan rasa, ya Allah, apa lagi aku nak cakap ni? Kan kau mengipik pula kat situ. Itu yang orang susah nak buat. Tapi tak susah. And berjaya dibuktikan pun. Kadang-kadang, saya dapat isi saya daripada soalan objektif. Saya tak? Sebab kita, masa sejarah SPM, kita buat kertas satu dulu. Kita bulat-bulat semua kan. Rupa-rupanya yang awak buat tadi tu sikit-sikit, macam sama dengan soalan esei punya point. Tapi lembaga peperiksaan bijak, dia takkan bagi soalan bab yang sama, tak ada. Tapi idea tu ada. Bolehlah awak goreng nanti masa ke esei. Ada sebab kenapa awak jawab kertas satu dulu, bukan kertas dua. Dia nak bagi chance kat awak sebenarnya tu. Yang kalau awak pandai mengupas lah. Dan saya mengajar awak untuk mengupas lah hari ini. Sesi-sesi saya ini saya mengajar awak untuk melihat dari macam-macam aspek berbeza. Yang saya selalu ulang, setiap bab berkaitan. Dan memang berkaitan. Bab ini, bab 4 kaitan dia jauh kaitan dia. Bab 3, bab 2, bab 1 semua ada kaitan. Form 4 ada kaitan juga. Yes. Okay. Ni sebelum masuk 4.3 Okay, last hari ni 4.3. 4.3 ialah di mana korang terseksa. Korang kena hafal banyak benda. Korang macam la ilaha illallah, sekejap taman laut, sekejap taman negara. Okey, 4.3 hanya cerita pasal senarai bersama. Jadi tolong tutup semua senarai persekutuan. Tolong tutup semua senarai tempatan. Tutup. 4.3 nanti dekat exam dia takkan bagi tahu ini 4.3. Tak ada. Bingai ke apa, dia takkan kata ini 4.2 soalan tak ada. Cuma awak je nak figure it out. Ni yang mana itu kerja awak. Yes. Bukan kerja pembuat soalan. Okay, ni 4.1, 4.2. Okay, ni hafal yang muka surat 200. Kalau hafal, salin lah balik. Tak ada. Itu ke exam namanya. Faham Konsep is always important. Itu sebab sekejap lagi saya nak buat ni, saya takkan cerita full. Saya hanya akan cerita konsep ceritanya saja. So awak sendiri yang akan faham nanti. Gitu. Ada soalan? 4.1, 4.2 ada bagi tahu dulu. Macam tadi Atika punya soalan saya rasa dah jawab kot kan. Untuk DUN tu, DUN untuk negeri, parlimen untuk persekutuan. Sebab parlimen mengikuti aturan perlembagaan persekutuan. So dia peringkat apa? Persekutuan lah. Dia ikut perlembagaan persekutuan.
sekutuan lah. Takkanlah negeri pula. Kan? Okey. Saya teruskan dengan 4.3. Kerjasama penting untuk memastikan pembangunan meliputi aspek sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Ini tolong guna PES. Tolonglah guna PES. Di sinilah PES sangat berfungsi untuk 4.3. Untuk sosioekonomi. Sosioekonomi tu apa, Sam? Tu sosial, ekonomi. Dua-dua ini digabungkan untuk memajukan ekonomi sosial masyarakat. Ekonomi masyarakat itulah sosioekonomi. Jangan confuse, janganlah bela. Sam, apa sosio ni, Sam? Sosial. Bukan. Macam itu, kan? Alright. Kerajaan persekutuan menubuhkan agensi yang dapat memberikan bantuan kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Nampak tak? Persekutuan bagi bantuan je. Buat agensi tubuh benda untuk kepentingan negeri. Itu je kerjasama. Dia tak pergi jauh. Persekutuan buat benda tu, negeri handle. Persekutuan buat benda, dijalankan di negeri. Itu kerjasama senarai bersama. Persekutuan buat di mana? Di negeri. Persekutuan tubuhkan gubal apa-apa, buat mana? Negeri. Pelaksanaan di mana? Negeri. Itu konsep dia, tak lari jauh pun. Kerajaan tanah pula menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan kerana tanah bidang kuasa kerajaan negeri. Kan? Awak nak buat plan. Buat plan. Nak buat kat mana, dek? Langit ke? Tanah, kan? Tanah hak siapa? Negeri. Itulah datangnya kerjasama mereka. Yang pertama, tanah. Macam yang macam yang Kamarul tanya tadi, Felda kan. Pembukaan tanah baru dan pembangunan in situ. Soalan saya, ramai mesti tak tahu apa tu in situ. Ramai tak tahu apa tu in situ. Sebab apa? Sama je, kawan-kawan saya pun tak faham in situ tu apa. Situ. Bukan situ tu. In situ tu lahir daripada perkataan Latin. Latin maksudnya at that place. In situ. Kalau saya translatekan kat bahasa Melayu, di kawasan tersebut. Bermakna dia buat pembangunan khusus dekat area situ saja. Contoh kawasan Contoh kawasan Johor Segaman. Saya buat satu pembangunan in situ. At that place, membangunkan industri di kawasan situ saja, khusus. Contoh, untuk membangunkan industri nenas MD2. Dekat tempat lain tak ada kawasan khas untuk membangunkan nenas MD2. Saya bawa semua kepakaran nak bangunkan nenas MD2 di kawasan itu saja. In situ. In situ. Kalau awak tak faham juga, in, dalam, situ, situlah. Di kawasan itulah. Macam itu. Boleh faham? Kan? Boleh diterima, betul? Alright. In situ. Yes. Dan juga pembukaan tanah baru. Tanah bawah kuasa negeri. Tapi kerajaan nak buat plan, maka senarai bersama. Contoh kerajaan, apa kerajaan buat? Kerajaan buat Felda, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda, bagi bantuan kewangan pada kerajaan negeri nak membangunkan tanah baru. Lepas tu dia buat lagi Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felkra untuk membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar. Tanah terbiar, ni tanah baru. Kalau dalam exam, awak lupa Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, awak lupa Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah, awak lupa benda tu, kan? Fungsi ingatlah, kenalah ingat tanah baru, ini menyatukan, ini satukan, pulihkan, semuakan kan tanah terbiar. Ini membuka tanah baru. Felda dan Felkra, itu sebab ada Felda banyak di seluruh negara. Felda Trolak, Negeri Sembilan. Felda Gopeng, Felda Gopeng. Tempat lain, di negeri lain, guna tanah negeri. Itulah dia. Itu kerjasama dua-dua tu. Sekarang ni, kalau ada exam, awak lupa nama penuh, awak boleh letak Felda. Boleh? Ataupun,
awak letak Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan dalam kurungan Felda First. Ayat-ayat seterusnya boleh guna Felda. Jimat masa. Itu taktik. Boleh? Tak adalah awak tulis setiap benda nak Lembaga Kemajuan Tanah, Lembaga Kemajuan Tanah, Lembaga. Ya Allah, penat tangan weh. Macam tu. Lepas tu lagi pembangunan wilayah. So pembangunan wilayah pula, Kerajaan Persekutuan buka wilayah yang lebih luas. Bangunkan wilayah yang baru lagi. So bila baru di Sarawak ada Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak, Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah Sarawak. Dia macam Felda Felkra tapi Sarawak version. Sarawak version untuk Felda, LKTS, Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak. Felkra version dekat Sarawak, Salkra. Apa beza dia? KRA, LCRA, Lembaga Kemajuan, Lembaga Pemulihan Penyatuan Tanah. Federal. Salkra, LCRA, sama, Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah. Sarawak. Simple as that. So pemulihan tanah Sabah. Di Sabah ada Lembaga Kemajuan Tanah Sabah. So SLDP. Semua ada Felda version mereka masing-masing. Boleh? Okay, so ada juga yang awak rasa macam ada baru dah. Kan? Wilayah ada lembaga kemajuan masing-masing. Maknanya ada perbadanan untuk majukan di tempat masing-masing. Lembaga ni Kerajaan Persekutuan buat di negeri masing-masing. Itu sebab senarai bersama. Contohlah, Lembaga Kemajuan Negeri Kedah. DA tu apa? Development Authority. Lembaga Kemajuan. Maka semua kat belakang ada DA lah. Perda. Development Authority. Per dekat mana? Penang. Simple as that. Lagi. Kejora. Kat mana? Jor kat mana? Jor kat mana? Johor. Johor belah mana? Tenggara. Sama tak dengan buku tak? Sama kan? Next ada Kejora. Lepas tu lagi Pahang Tenggara. Dara. Tenggara. Abang. Mana kaitan dengan Pahang? Kan senang macam ni. Dekat Pahang kan ada janda baik kan? Itu janda. Tapi sekarang janda dah baik. Tapi kita nak lagi baik. Dara. Gitu. Kita main otak kotor sikit. Kan? Janda baik kat mana? Pahang. Kalau dah ada janda, mesti ada dara. Gitu. Anda pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan tu dara lah. Gitu. Kan? Lagi. Ke tengah. Kita ke tengah lah kita. Gitu. Ke tengah. Paling simple. Tengah dekat mana? Tengah. Dekat mana? Terengganu. Siap. Lembaga Kemajuan Terengganu. Kesedar. Development Authority. Sedekat mana? Selatan. Dekat mana? Kelantan. Siap. Ya. Awak tak payah hafal. Kesedar mana? Kejora mana? Tengok huruf. Itulah tempat dia. Kedah kat mana? Kedah lah. Takkanlah Perlis pula. Perda. Penang lah. Jor. Luaskan kuasa mu. Johor. Tak ada negeri lain dah. Dara. Dara. Janda baik. Dara pun baik. Gitu Pahang lah. Kesedar. Kelantan Selatan. Ke tengah kita Terengganu kita Terengganu Tengah. Macam itulah area pembangunannya. So dia dah ada pembangunan kat negeri masing-masing. Dia dah ada membangunkan tanah baru. Negeri dah bangun, tanah dah bangun, wilayah dah bangunkan ke belum? Belum. Yang ketiga, membangunkan koridor wilayah. Koridor wilayah ni dia lebih macam projek lah. Dia bagi tumpuan dekat tempat yang kurang pesat. Maksudnya tempat tu selama ni tak maju, tapi ada potential. So dia majukan. Contohlah, saya bagi contoh wilayah ekonomi koridor utara, NCER, Northern Corridor. Koridor bukan macam koridor dekat bilik awak.
Bukan kat kelas awak, kat sekolah awak. Tu koridor kat luar kelas tu lain. Itu koridor juga. Tapi bukan koridor ni. Koridor ini ialah wilayah besar untuk dimajukan guna projek. Boleh? Lepas tu Iskandar Malaysia. Iskandar selalunya kat mana? Johor. Sultan Iskandar kan? Lepas tu wilayah ekonomi pantai timur, ECER. Mana pantai timur? EC bahasa Inggeris East Coast. Siap. Lepas tu East Coast ekonomi, R ni macam region lah. R region, wilayah. E ekonomi. Dia macam BI sikit. Lepas tu Sabah Development Corridor. Lepas tu Sarawak ada SCORE. Sarawak apa? Dia lebih kepada tenaga lah. Koridor tenaga. Jadi dia lain sikit kat Sarawak. Sebab kat Sarawak dia ada banyak sumber. Macam contoh Sarawak dia ada banyak antimoni, dia banyak emas, dia banyak oil and gas. Kan kat Bintulu kan oil and gas kan. Jadi nak ambil semua hasil-hasil tu kena ada satu koridor. So bangunkan ekonomi dia. Projek lah, projek. Boleh faham kat situ Okay. Dah siap satu. Pasal tanah dah. Pembangunan tanah. Sekarang ni kita pergi pada benda lain pula. Benda lain pula. Allahuakbar. Benda lain pula. Okay. Benda lain ni lagi best. Saya tak nak sentuh banyak. Pemulihan khazanah negara. Okay. Pemulihan khazanah negara saya tak nak sentuh banyak. Okay. Dua benda saja. Bila khazanah negara ni dia more to alam sekitar. Bila more to alam sekitar, satu Malaysia ada alam sekitar, satu Malaysia ada benda itu dan ini. Kerajaan nak memajukan dan menjaga alam sekitar, tapi alam sekitar tu kat kawasan satu-satu negeri. Jadi kena ada kerjasama dua-dua. Itu sebab senarai bersama. Betul? Jadi bila ada dua-dua kerjasama barulah function. Contoh bila saya buat taman negara, ni saya cerita tadi. Kan taman negara kat Pahang, taman laut. Okay, dua benda ni kita uruskan dah. Okay, kalau awak tengok buku teks awak, dia buat akta itu, akta ini, kerajaan ambil alih pentadbiran, Jabatan Mergastua dinamakan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Taman Negara Perkhidmatan, tak perkhidmatan. Lepas tu pengurusan Taman Negara Sabah, Jabatan Hidupan Liar Sabah, Perbanan Perhutanan Sarawak. Lepas tu ada tapak warisan dunia UNESCO. Kalau awak tengoklah semua ni, kerajaan punya peranan satu saja. Dia banyak menubuhkan. Dia banyak buat badan. Dia menyatukan. Dia buat tapak warisan dunia. Bla bla bla. Itu peranan kerajaan. Apa peranan negeri? Di mana tempat itu? Itu je. Kan? Contohlah. Taman Negeri Royal Belum dekat Perak. Maknanya kerajaan negeri Perak akan handle untuk memelihara kawasan pokok semua kat situ, tetapi taman negeri itu dijadikan rizab negara. Siapa yang buat idea melaksanakan undang-undang tu? Kerajaan Persekutuan. Di mana? Perak. Negeri punya hal. Itu maksud bersama dia. Okay. So taman laut pula lagi best. Taman laut pula kerajaan semua mewarta. Okay. Ini ialah isi utama untuk benda-benda khazanah negara. Warta. Bila warta jadi hak kerajaan. Tetapi di mana? Di negeri-negeri. Yes. Itulah yang menampakkan bersama dia. Lepas tu awak bacalah. Kerajaan buat dasar. Okay. Kerajaan buat dasar. Undang-undang. Kempen kerajaan. Buat persatuan. Pelaksanaan negeri. Itu je cukup. Itu je dia punya peranan dia, kan. So pengurusan taman laut dipindahkan kepada Jabatan Perikanan Malaysia macam tu. So perlindungan marin di Sabah pula ada kerajaan negeri, Taman-Taman Sabah. Kerajaan negeri dia membangunkan pulang. Kerajaan negeri menjaga taman negara. Tapi siapa yang buat dasar, siapa yang buat undang-undang, siapa mewartakan? Persekutuan. Hak mereka. Siapa bangunkan semua? Siapa buat hal tu kat negeri masing-masing? Negeri. Yes. Boleh faham tak kat situ kan? Yes. Last. Ada dua lagi. Perumahan dengan keselamatan. Perumahan dengan keselamatan. Okay.
Kita dah 11.20. Saya akan ambil masa 10-15 minit lagi. Okey. Kerjasama penyediaan perumahan rakyat ini macam mana nak kata lah. Kalau awak tengok, cuba awak baca kan. Cuba awak baca, awak fahamkan betul-betul. Dia sekali lagi benda yang sama. Maksud saya, masa awal kemerdekaan, kerajaan buat kementerian. Kerajaan negeri jual tanah pada harga rendah pada kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan bina rumah. Mana senarai bersama, tanah siapa punya? Negeri. Siapa buat rumah dasar-dasar untuk bina rumah? Persekutuan. Nampak tak senarai bersama? Settle. Perumahan mengatasi kemiskinan. Sebab 1970, kerajaan persekutuan negeri ni, kita masih miskin. Kan? Kita belum kaya lagi. So, nak mengatasi masalah tu, kita buat satu pembinaan rumah. So, program yang ada ialah program pembinaan rumah tu PPR. Macam sampai sekarang ada lagi dah kan? Projek perumahan rakyat tu masih ada. Itu untuk orang yang kos rendah perumahannya. Itu sebab saya marah bila orang yang kaya, orang bukan kaya lah, orang yang mampu, orang yang boleh beli kereta sampai kereta besar-besar Mercedes, BMW, yang boleh bayar kereta-kereta macam tu, rumah PPR tu ada aircon, ada Astro lagi, tapi masih duduk di rumah PPR bertahun-tahun. Sebab mereka mampu, tapi duduk kat rumah yang untuk tidak mampu punya golongan. So itu dah merampas hak mereka lah, kan? Okay, so lagi-lagi perumahan awam kos rendah. Lepas tu kerajaan negeri menubuhkan agensi pembangunan negeri, PKNS, dan juga pembangunan kemajuan negeri Perak. So bina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah. Itu hak negeri. Sebab tanah negeri punya. Macam itu. Okay. Lepas tu perumahan mampu milih. So Majlis Perumahan Negara pada 2014 merangka strategi menyediakan perumahan mampu milih. So untuk golongan pertengahan memiliki rumah. Ini bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin gila, tak ada. Orang miskin tak mampu PPR. Okay. Orang pertengahan dia ada program-program. Program siapa buat? Persekutuan. Tanah siapa bagi? Negeri. Yes. So program dia apa? Okay, program awak tak payah nak ingat banyak. 1, 2 cukup. Contoh, kerajaan persekutuan ingatlah Prima cukup. Projek Perumahan Rakyat 1 Malaysia, betul? Yang Datuk Seri Najib buat. Kalau negeri, ambil 1 cukup. Rumah Selangorku, Selangor, cukup. Rumah mampu milik Johor, cukup. Yes. Awak tak payah fikir panjang. Sebab benda ni, dia takkan tanya banyak pun. Tetapi awak fahamkan konsep lah. Tanah siapa bagi, kerajaan buat dasar apa. Siap. Itu nampak senarai bersama mereka. Yes. Dan sekali, ini yang paling, macam mana nak cakap menyayat hati lah. Okay. Pasal keselamatan dan kedaulatan negara. Okay. Macam saya cakap tadi, kalau isu pertahanan, isu keselamatan guys, dia persekutuan yang pegang, betul? Tetapi akan ada keadaan di mana dia akan jadi bersama. Maknanya negeri dengan persekutuan kena work together untuk selesaikan masalah. Akan jadi satu kes lah. And saya nak bagi contoh senang Lahad Datu. Yes. And dalam buku teks awak saya rasa benda sama, betul? Sebab dia benda yang sangat rapat dengan kita. Baru, latest. And itu memang dia menunjuk, memang dia, itulah kesan dia. Itulah yang menunjukkan senarai bersama itu perlu ada. Kalau awak tengok untuk kerjasama keselamatan dan kedaulatan negara, pertahanan semua persekutuan. Lepas tu bawah Kementerian Dalam Negeri untuk Keselamatan Dalam Negeri. Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Keselamatan, semua pertahanan diselaraskan oleh MKN. Kalau awak dengar kan Majlis Keselamatan Negara, MKN, sekarang pasal hal COVID je kan? Yang sekarang MKN, Ismail Sabri kan? Tak, sebenarnya peranan dia lagi besar tau sebenarnya. Dia untuk isu keselamatan negara yang memang level tinggi. And sebab COVID ni paling tinggi, itu sebab MKN yang settle kan? MKN tu dia selaraskan semua usaha setiap kementerian, setiap negeri. So dia lagi atas daripada kerajaan persekutuan dan negeri. Dia paling atas. So dia handle semua urusan keselamatan yang level top.
Yes, dia selaraskan semua usaha, so semua jalan lancar. Tak ada gaduh negeri, tak ada gaduh persekutuan, tak ada gaduh itu ini, tak ada. Sebab kita nak settlekan hal itu secepat mungkin. So, kerajaan persekutuan kerjasama erat antara negeri persekutuan untuk keselamatan rakyat dan kedaulatan negara. Dekat awak punya buku teks, dia bagi fokus lebih dekat dua tempat saja. Sarawak dan juga Sabah. Kenapa? Kenapa dia tak bagi kepada Perlis? Sebenarnya Perlis saya agak bangga sebab Perlis masih wujud lagi sebenarnya. Sebab tengoklah kes COVID kat Perlis pun 5, 3, kadang-kadang kosong. Macam Perlis tu tak wujud je dalam Malaysia ni. Aku pun tak tahulah kenapa ada negeri Perlis tu. Pelik-pelik je aku. Bukan-bukan je. Kes 2, kosong. Apa? Kau macam kat negara lain kan. Kau kat Thailand kan. Macam tu kan. Baiklah kau masuk Thailand. Gitu. Gurau. Okay. So Sarawak dan Sabah. Sebab apa sepanjang sejarah Sarawak dan Sabah pernah diganggu kedaulatan dia. Yes. Itu sebab kita buat khas keselamatan untuk betul-betul jaga hak kita. Sarawak dan Sabah. Sarawak siapa? Sarawak komunis. Yes. Sabah siapa? Sulu. Kenapa komunis? Bang, tengok wilayah Sarawak. Awak tengok wilayah Sarawak. Kan tengok wilayah Sarawak. Besar tak? Besar kan? Sarawak banyak hutan tak? Banyak kan? Jadi bila tempat banyak hutan, di situ juga tempat persembunyian komunis. Itu sebabnya Tun Abdul Razak Perdana Menteri kedua pengerusi MKN ni masa zaman dia lah. MKN dari dulu ada tau. Bukan zaman sekarang COVID jadi MKN. Tak ada tau. Kau jangan fikir, oh sekarang je COVID je. Tak ada, bukan. Dari dulu dah ada. Dari dulu dah ada MKN. Alright? Jadi, komunis ada di Sarawak. Maka apa terjadi? Tun Abdul Razak mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai pemerintahan keselamatan kawasan Rejang. Awak akan nampak buku teks awak RASCOM. Dalam exam, awak akan confuse. RASCOM tu apa? Tak payah fikir panjang. SCOM kat sini belakang ni ialah Security Command. Security Command. Pemerintahan Keselamatan. RA mana? Rajang Area. Sungai Rajang dekat bahagian ketiga. Kalau saya lukis Sarawak part yang besar yang macam pisang ni. Kan? Bahagian ketiga, okey, macam mana awak nak bezakan bahagian 1 ke bahagian 2, bahagian 3 ke? Bahagian 1 dekat hujung sini. Area bandar Kuching kan, yang ujung-ujung. Bahagian 2 kat sini. Bahagian 3 paling besar. Bahagian tengah Sarawak paling besar makna paling jauh. Paling jauh banyak hutan. Banyak hutan means ramai komunis. Sebab tu kat sini buat area khas untuk jaga keselamatan. Tentera semua yang persekutuan punya askar semua berada di sini untuk menjaga zon itu saja. Sebab zon itu berbahaya. So, Ketua Menteri Sarawak pengarah operasi negeri RASCOM. So, untuk memulihkan keamanan dan keselamatan kena kerjasama. So, bila akhirnya jawatan kuasa RASCOM dibuat, pengerusi dia CEO, untuk pegawai takdir kanan negeri Sarawak, Gubal Dasar, jawatan kuasa perancang gerakan buat apa? Merancanglah gerakan kat RASCOM. Jawatan kuasa perancang gerakan. Apa dia buat? Merancang gerakan. Apa susahnya? Jawatan kuasa perang saraf. Buat apa? Melaksanakan perang saraf. Habis. Awak tak payah apa benda lain. Jawatan kuasa RASCOM. Gubal Dasar pasal RASCOM. Habis. Tak payah fikir panjang. So, itu Sarawak. Komunis. Sabah, Sulu. Jom lukis Sabah. Saya kan suka lukis peta. Lukis Sabah kan macam anjing sikit kan. Bukan perangai anjing, tak. Dia punya aduh korang ni. Dia punya bentuk negeri tu kan macam kepala anjing kan. Alah, bukan nak mengantuk orang Sabah, tak. Dia kan macam anjing kan. Okey. Kenapa orang Sulu suka attack ni? Kalau awak pergi ke utara sikit, ini Filipina. Dekat selatan Filipina ada Kepulauan Sulu. Kepulauan Sulu sampai hari ini di bawah Kesultanan Sulu, Sultan Jamalul Kiram tu kan. Okey. Dari dulu sebelum British sampai,
Ni kita cerita sejarah. Baru awak faham kenapa jadi macam ni. Kesultanan Sulu pernah menakluki Sabah. Sebelum British sampai, Sabah dulu Sulu punya. Sulu. Gitu kan. Kesultanan Sulu punya. Pulu. Itu pulu lain. Kesultanan Sulu punya. Tetapi Kesultanan Brunei pula semakin kuat. So Brunei ambil Sarawak. So Brunei gaduh dengan Sulu, dia perang semua. Akhirnya Kesultanan Brunei ambil Sabah dengan Sarawak. Sulu terpaksa berundur. Nanti korang baca lagi sejarah yang lebih detail. Lepas tu barulah British datang. British datang bagi offer perjanjian dengan Sultan Brunei. Kau tahu lah British kan, tipu daya taktik dia. Dia buat helah ni, bagi janji manis. Akhirnya dia masuk ke Sarawak dan Sabah. Diorang masih merasakan Sabah ini milik Sulu. Itu sebab mereka tuntut Sabah tu sampai hari ini. Itu sebab masa bab 5 korang akan belajar hari Sabtu nanti, kenapa Filipina reject kita masuk, reject Sabah masuk Malaysia. Sebab dia menuntut Sabah tu hak mereka. Sejarah lama, kuno, itulah. Kan? Macam orang Israel lah. Tak sedari. So basically Sabah tu macam Brunei punya lah, because they won the war. Itu pun ada pertikaian juga. Tetapi Brunei tak adalah sampai nak menuntut macam Sabah, macam Filipina tuntut. Tak ada. Sebab Brunei secara automatiknya dah dijajah oleh syarikat British tu. British bukan jajah direct kan. Kita ada syarikat yang Brooke tu kan. Brooke tu. James Brooke lah, Charles Brooke lah, apa kat Sarawak. Dekat Sabah ada SBUB tu kan. So bila diorang datang, so bila Brunei dah disedar mereka ditipu, diorang melawan balik. Tapi diorang pun kalah. Basically, disebabkan sejarah lama ni lah, mereka masih mengingatkan Sabah tu mereka punya. Jadi kan, bila dah benda tu terjadi, terpaksalah kita buat satu Eskom di Lahad Datu Sabah, Kampung Tan Duo, kalau semua ingat. Kampung Tan Duo pada 13 ke 12 Mei 2013. Sebenarnya semua ada kan masa ni kan. Semua melihat sendiri, dengar kat berita masa diorang ceroboh kan. Saya ingat masa tu saya kat sekolah rendah. Masa tu saya darjah 4. Memang satu negara terkejut lah. Yang lagi terkejut ialah anggota tentera kita dengan polis kita ada yang meninggal perang lawan diorang. Itu memang wow. Itu menunjukkan bahawa memang perang tu wujud dekat Malaysia. Ya betul. Kau pasang lagu apa kat belakang tu? Aku pun tak faham. Ya, tak boleh rasa lah benda tu. Jadi bila dah nampak macam perang, macam askar Sulu menceroboh masuk sempadan Sabah, itu dah melanggar kedaulatan. Itu dah boleh, sebab kita kan daulat. Daulat means sempadan tu kan? Sempadan pun salah satu ciri kedaulatan kan? So sempadan dah langgar. So kita berhak mempertahankan negara kita. Sabah dah masuk Malaysia belum? Dah. So kita kena pertahankan Sabah. So kita menghantarlah, so persekutuan punya function mana? Hantarlah askar, buatlah zon, menggubal dasar, buat zon. So kalau tadi ada Rescom, dekat sini Eskom. Macam saya kata, SCOM tak payah risau. Security Command. Betul? Kawalan pertahanan tu, kawalan keselamatan, pemerintahan keselamatan. Yang risau di ES ini, kalau RA, kerajaan Filipina tak take action ke rakyat dia buat hal? Ada. Kerajaan Filipina take action, ada. Mengkritik. Mengkritik. Itu saja. Dan dia berjanji untuk menangkap pengganas Sulu tersebut dengan kerajaan Malaysia buat kerjasama. Adalah dia buat, dia tangkap dia macam tu, pasal dah habis. Isu tu habis. Dia bernasib baik kita tak bawa isu ni sampai ke mahkamah antarabangsa. Nasib baik. Kalau tak, matilah kau kena bayar saman lah, kena buat macam ni. Sebab Kesultanan Sulu ni, Sultan Jamalul Kiram ni, dia menganggap itu negara dia. Kepulauan Sulu tu negara dia, bukan bawah Filipina. So itu sebab dia suka hati kau lah nak buat apa. Suka hati aku lah nak buat apa. Kau siapa? Engkau Rodrigo Duterte, siapa engkau? Macam tu kan. Tak, sebelum tu Duterte tak ada lagi tu, presiden sebelum Rodrigo salah kan. So dia nak buat sebab
Sabah kita orang punya. And korang mesti pelik. Itu kisah lama. Apa 2013 baru nak attack? Sebenarnya dia ada beberapa isu yang provoke. Ada provoke. So ada benda yang provoke. Jadi akhirnya membawa kepada dia melancarkan serangan ke Lahad Datu. Dia pun nampak macam pertahanan kita macam tak berapa strong kat Lahad Datu. Dia pergi attack soft spot kita. Dia ingat kita takkan lawan. Silap besar lah kau adik. Silap besar lah. Engkau cek pasal dengan orang yang salah. So buat ESCOM. ESCOM tu apa? East Sabah Security Command. So kerjasama strategik tingkatkan keselamatan. So mengawasi keselamatan 10 daerah di pantai timur Sabah. So integrasi. Dekat sini nampak peranan persekutuan dengan negeri. Dia integrasi semua agensi pertahanan dalam negara. Contoh PDRM, ATM, APMM, semua hantar ke sana bawa unit masing-masing. Kita nampak sendiri. Kita jadi saksi kan? So inilah maknanya persekutuan dengan negeri punya kerjasama. Negeri punya pihak membantu kerajaan persekutuan punya pihak berkuasa yang datang untuk melawan pengganas. Walaupun kita kata tadi keselamatan dan pertahanan bawah persekutuan, betul. Tapi bila isu macam ini, isu yang melanda satu-satu negeri macam Sabah contohnya, so di sinilah senarai bersama itu berfungsi. So latar penubuhan pencerobohan pengganas Kepulauan Sulu Lahad Datu. So area ni kat pantai timur. So area ni kat sini lah. Ni, area timur ni. Lahad Datu, Beluran, semua ni yang terdedah dengan Kepulauan Sulu, yang dekat dengan Sulu. Macam tu. Okay, so Ops Daulat dilancarkan. Kalau awak nak tulis Ops Daulat dekat soalan struktur ataupun isi awak, sangat digalakkan. Terkejut nanti pemeriksa. Wow, dia ingat Ops apa. Ops Daulat dilancarkan. Kawasan keselamatan khas S-Zone. Okay. ESCOM kawasan keselamatan ESCOM. Kalau zone dia S-Zone. Kalau ESCOM keselamatan dia punya pasukan, S-Zone, zone dia. Boleh? So pengerusi jawatan kuasa pemantau, Perdana Menteri lah masa tu, Datuk Seri Najib. Pengerusi jawatan kuasa pemantau, adakah dia pun berperang di sana? Tak. Dia buat apa? Pantau lah. Jawatan kuasa pemantau, takkanlah nak perang, nak pantau lah. Pengerusi jawatan kuasa S-Zone, Ketua Menteri Sabah. Kenapa Sabah? Sebab zone dia di mana? Di Sabah. So negeri punya kuasa. Lepas tu barulah Ketua Pegawai Eksekutif yang komandan ESCOM. Okay, settle lah 4.3. So 4.4 saya tak payah cakap, sebab benda yang sama. Sebiji. Baca lah, tengok. Awak akan percaya cakap saya. Kalau undang-undang, kalau contoh parlimen dengan dua buah undang-undang, isu yang sama, ada pertelingkahan, mana yang kena utamakan? Parlimen. Bukan dua. Persekutuan, bukan dua. Itu yang lebih diutamakan. Sebab dia terikat dengan perlembagaan persekutuan. Keluhuran perlembagaan. Ingat tak rukun negara kan? Keluhuran perlembagaan. Maknanya itu yang tertinggi. Yes, okay. So majlis penyelarasan kerajaan persekutuan dan negeri, maksudnya kerajaan persekutuan dengan negeri buat collaboration tu kan, buat kerjasama. Mesti ada majlis nak uruskan. Ada mesyuarat menteri besar, membincangkan dasar kerajaan, buat majlis negara untuk menyelaraskan pentadbiran persekutuan dengan negeri. Contoh Majlis Kewangan Negara, Tanah Negara, Majlis Negara kan. Majlis Tubuhan Kerajaan, Majlis Keselamatan Negara, MKN. Majlis Air Negara, Majlis Perumahan Negara. Kewangan negara pasal apa? Kewangan, duit lah. Takkanlah pasal sosial pula. Kewangan negara, duit, cukai, pinjaman kerajaan persekutuan bagi negeri, bagi peruntukan kan. Kan kerajaan persekutuan, dia bagi peruntukan kat kerajaan negeri nak bangunkan negeri itu. Jadi persekutuan bagi duit dekat negeri. Itu dah kira senarai bersama, kerjasama dua-dua. Lepas tu Majlis Tanah Negara. Pasal apa? Tanah lah, takkan pasal langit pula. Kan urusan tanah, perlombongan, pertanian, itu semua nak uruskan, nak menyelaraskan urusan tanah dekat negeri tu dengan rizab negara. Majlis Tanah Negara. Majlis Negara Kerajaan Tempatan. Tak ada benda dah. Siaplah bab 4. Bab 4 dah habis. Alhamdulillah dah 11.44 dah. Kita pun start lambat tadi kan. Kita pun start pukul 10 tadi. Sebab kita saya bersyukur dengan kemenangan Lizija tadi. Ya. So maka terlambatlah korang sedikit. Tapi tak apa. Tetap habis juga bab 4. Kan? Macam saya katalah,
Kalau korang perasan saya ulang benda yang sama kan. Saya bikin rekod je.